Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ma'qil radhiyallahu anhu, kata dia, uhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashul lahum illa harramallahu alaihi al-jannah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ma'qil radhiyallahu anhu, kata dia, aku ada dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku nak cerita kepada hampa semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashul lahum illa harramallahu alaihi al-jannah. Nabi kata, mana-mana seorang yang menjadi pembesar, yang menjadi pemerintah, yang menjadi penguasa, yang diberikan kepada dia hak untuk memerintah dan menguasai orang Islam. Mana-mana orang yang Allah bagi amanah kat dia, dia ditakdirkan Allah menjadi pemimpin kepada orang Islam. Fayamut, dia mati di atas kekuasaan itu. Semasa dia jadi pemimpin, semasa dia jadi pemerintah, semasa dia jadi penguasa, semasa dia duk pegang kuasa, dia mati. Wa huwa ghashul lahum. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia menipu rakyat dia. Menjadi pemimpin, menjadi ketua, ini bukan tasyrif, tetapi dia adalah satu taklif. Menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua bukanlah satu privilege, satu kemegahan ataupun sesuatu yang boleh dibanggakan. Sebaliknya, terpilih untuk menjadi ketua itu bermakna satu taklif, satu beban dok ada atas belakang dia. Maknanya akhirat esok hisab dia lebih lama daripada hisab rakyat ni. Kerana dia nak kena jawab semua hal yang berkaitan dengan rakyat yang ada di bawah jagaan dia. Bukan privilege. Ini bukan soal jadi exco nak tukang kereta. Ini bukan soal bila jadi exco nak minta allowance lebih. Ini bukan soal bila jadi exco kita nak projek. Ini bukan soal dia. Dalam Islam ini bukan persoalan dia. Dalam Islam, menerima amanah untuk menjadi ketua bermakna kita menerima satu taklif, menerima satu beban atas belakang kita. Maka menjadi ketua pada pandangan Islam bukan tasyrif, bukan satu privilege, bukan satu kemegahan, bukan satu kebanggaan, tetapi menjadi ketua adalah satu taklif, adalah satu beban yang tak ada pasal kita pergi ambil pikul atas belakang. Maka tidak heran kita tengok dalam sejarah Islam, ulama besar-besar dia tak mau. Dipaksa suruh jadi qadi, tak mau. Ditangkap, dipenjarakan, dihukum oleh khalifah kerana nak bagi jawatan, dia tak mau. Pasal apa? Pasal dia melihat jawatan itu sebagai satu taklif, sebagai satu beban yang dia nak kena pikul. Yang beban itu dia nak kena jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa bersetuju untuk menjadi pemimpin, tiba-tiba dia mati, wa huwa ghashul lahum, dalam keadaan dia menipu rakyat dia, illa haramallahu alaihil jannah. Nabi kata, melainkan Allah haramkan syurga kepada dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Oh, yang ni dia satu pesan daripada Nabi kepada semua orang. Dan tak kira siapa, bila jadi ketua, maka amanah itulah yang perlu menjadi tunjang, yang perlu menjadi asas kepada amanah yang diberikan kepada dia. Amanah itu, dia mesti amanah dengan amanah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sudah tentulah tidak ada manusia yang lebih baik sebagai pemimpin melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, bainama ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid falaqina rajulun 'inda suddatil masjid
Faqala ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha? Faka'anna ar-rajul istakana. Thumma qala ya Rasulullah, ma a'dadtu laha kabira siyam wala salah wala sadaqah, walakinni uhibbu Allah wa rasulah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, ketika aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar dari masjid. Anas, tuan-tuan, 10 tahun jadi khadam Nabi. Dia menjaga keperluan Nabi, dia menjaga hal ehwal Nabi, dia khidmat untuk Nabi, dia habis masa, habis tenaga, segala-galanya untuk Nabi, untuk Allah, untuk Islam semata-mata. Dia cerita, dia kata satu hari aku keluar masjid, aku dengan Nabi sama-sama berjalan keluar masjid. Falaqiyana rajulun 'inda suddatil masjid. Tengah duk berjalan keluar, mai satu orang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Dia terpa mai, dia sekat Nabi, tengah Nabi duk berjalan keluar daripada masjid, dia tanya Nabi satu soalan. Dia kata, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Kiamat ni bila? Tuan, sahabat dulu 1400 tahun dulu, depa dah concern dah tentang kiamat ni. Orang hari ni tak peduli kiamat, tak peduli. Gempa bumi, bumbam sana sini, dengan tsunami mai gulung pi habis apa ada kat tepi pantai, dengan gerhana bulan, gerhana matahari duk kerap jadi. Tak ingat kiamat, tak ingat kiamat, tak ada apa-apa satu. Orang sebut pasal gempa bumi, orang sebut pasal tsunami, orang sebut pasal gerhana bulan, gerhana matahari dan sebagainya. Dia kata itu fenomena alam, nothing to do with kiamat. Dia kata, orang lah cakap orang putih, kan? It is nothing to do with kiamat. Apa dia kata, you nak cakap kiamat apa? Dia kata, you fikir ni depan mata you ni, you nak kena kerja ni, dengan ekonomi duk jadi kalang kabut ni, dengan orang duk kena buang kerja ni, dengan anak cucu nak makan ni, hak ni kita mau duk ingat, duk sembang kiamat apanya. That's why dia kata orang Islam satu dunia Allah mundur. Dia kata pasal apa? Celek mata ingat nak kiamat, celek mata ingat nak kiamat. Mundur kita ni. Betul ke kita mundur pasal ingat kiamat? Mundur ni pasal apa? Mundur ni pasal orang Islam hari ini teruk dengan rasuahnya, dengan gejala akhlak runtuhnya, dengan macam-macam benda yang menyebabkan musnah orang Islam hari ini. Bukan kerana ingat agama, bukan kerana ingat kiamat. Kalau orang Islam hari ini dia ingat kiamat, dia tidak rasuah. Kalau orang Islam hari ini dia ingat kiamat, dia tak buat benda salah, dia buat kerja betul. Kalau dia buat kerja betul, orang Islam maju. Tapi sebahagian manusia dia baca terbalik. Dia kata orang Islam hari ini mundur pasal apa? Pasal agama. Dia bubuh agama. Salah atas kemunduran orang Islam hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi, Nabi keluar masjid, dia pergi blok Nabi. Dia blok Nabi tengah jalan. Dia kata, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Ni kiamat ni bila? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, ma'a'datta laha. Nabi kata nanti selalu, bab kiamat bila ni nanti selalu. Aku nak tanya balik hang satu benda. Ma'a'datta laha. Hang sedia apa untuk kiamat ni? Kalau orang hari ni dia kata soal kiamat bila itu soal secondary. Secondary itu maksudnya nombor 2. Itu soal secondary. Kiamat bila itu soal secondary. Itu nombor 2. Dia kata nombor 1 aku nak tanya hang, apa yang hang dah sedia untuk menghadapi kiamat? Kiamat nak jadi malam ni, kan nak jadi esok, kan nak jadi hari jemaat nak main ni, kan itu Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Ni kita ni kalau